sini. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Aqidatun Najin, muka surat 2, baris yang ke-10 daripada atas. Surat 2 baris ke-10 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wa usalli wa usallimu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syafi'il muznibin. Wa usalli wa usallimu ala ashrafil mursalina Sayyidina Muhammadin syafi'il muznibin. Terjemahan dia, dan aku, yakni pengarang kitab Aqidatun Najin Zainul Abidin, mengucap selawat dan aku mengucap salam atas yang terlebih mulia daripada segala rasul, iaitu yang terlebih mulia daripada segala rasul, penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mensyafaat ia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi segala orang yang berdosa pada hari kiamat. Dan aku mengucap selawat dan aku mengucap salam. Ini aturan permulaan kitab, dimulakan dengan bismillah, disusuli dengan alhamdulillah, kemudian didatangkan dengan 2 kalimah syahadah dan disusuli dengan selawat dan salam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini aku mengucap selawat dan aku mengucap salam ni, ini doa selawat dan doa salam daripada pengarang. Sebab yang dituntut kepada kitanya bukan bercerita. Aku mengucap selawat, aku mengucap salam ni umpama bercerita.
yang dituntut kepada kita adalah doa selawat, doa salam ke atas Nabi. Jadi di sini maknanya aku mengucap selawat, aku mengucap salam dengan makna pengarang kitab ni doa kepada Allah supaya dikurniakan selawat dengan makna kerahmatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan salam dengan makna kesejahteraan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab hak diperintahnya, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Hak hari Jumaat tu. Tu khatib duk pesan semua tu kan. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Perintah di situ perintah kepada orang-orang yang beriman supaya doa kerahmatan ke atas Nabi dan doa kesejahteraan ke atas Nabi. Bukan cerita aku mengucap selawat, aku mengucap salam, bukan. Walaupun ayat tu berbentuk cerita, tapi maknanya adalah nak cerita doa kerahmatan, doa kesejahteraan atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Samalah dengan selawat kita wassallallahu ala sayyidina Muhammad tu. Samalah dengan selawat kita wassalatu wassalam ala Rasulillah. Samalah juga. Bukan hanya doa selawat ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu barulah ayat tu, lafaz tu sendiri berbentuk doa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu betul lah. Ya Allah, beri rahmatlah olehmu atas penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu ayat betul lafaznya, lafaz berbentuk doa. Adapun kalau kita selawat dengan wasallallahu ala sayyidina Muhammad, itu lafaz tu cerita, khabariyah lafzan tu, isi lafaz cerita telah memberi rahmat oleh Allah. Dan memang Allah kurniakan rahmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selebih-lebih makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ataupun wassalatu wassalamu, mana apa? Bermula selawat kerahmatan daripada Allah, wassalamu, dan kesejahteraan daripada Allah. Itu pun bukan doa, itu cerita juga. Tapi walaupun ayat tu berbentuk cerita, khabariyah lafzan, tapi doaiyah maknan. Dari segi maknanya doa, makna sama dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bukan hanya cerita. Kan kita biasa kan kalau berdoa, kita mulakan dengan alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Kemudian kita pun berdoa, di penghujung doa wasallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita mulakan selawat dengan wassalatu wassalam. Kita sudahi doa dengan selawat wasallallahu ala sayyidina Muhammad. Wassalatu wassalamu tu, kalau kata doa ramai-ramai tu, imam kata wassalatu wassalamu habis, kita kata amin doa tu. Last sekali wasallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amin. Kita doa, kita amin lah pula. Sebab wassalatu wassalamu tu doa, wasallallahu pun doa. Walaupun lafaz ayat tu berbentuk cerita, bermula kerahmatan, telah memberi rahmat oleh Allah, cerita. Aku mengucap selawat, aku mengucap salam, tapi maksudnya adalah doa. Sebab itu yang dituntut kepada kita, doakan kerahmatan dan kesejahteraan atas Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu duduk kitanya. Sebab tu saya biasa duk sebut semua doa ni selawat lepas daripada kunut. Ini kena berminyak. Kalau dah
kadang-kadang gini ni sudah molek isyak berhenti baru jadi. Mana? Lambat lagi pun. Biasa isyak lajak semua tu. Sampai aku 20 minit setengah jam. Malam ni ada harapan cepat ah. Kadang molek isyak kita berhenti. Tapi tak ada time isyak sini. Bunyi tau. Bunyi tak apa. Bunyi kita berhenti. Bunyi kita berhenti. Tak apa bunyi. Bunyi kita berhenti. Hak biasa saya sebut hak selawat selepas kunut tu. Kan biasa tu dia tu imam disunatkan hak doa kuatlah. Allahumma hadina fi man hadait. Kita pun amin gitu. Lepas tu fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, itu bukan doa, itu sanad pujian. Maka sama-sama bacalah dengan perlahan. Walaupun ada pandangan baca kuat sampai ke selesai. Dan ada tubuh saya sendiri dia baca kuat sampai ke selesai. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik pun dia baca kuat juga. Kalau tempat kita buat kita peliklah. Sebab tu kadang-kadang walaupun kita belajar, kadang-kadang ada amalan waktu kita sendiri yang tak sama dengan amalan kita ramai-ramai. Bila kita balik kampung kita buat amal macam amalan ramai-ramai. Tak sah buat amalan lain lah, sebab itu perkara khilafiyah. Tapi kalau kita nak jadi timbul sikit sahur nama, kita buat hak pelik daripada orang ramai tu lah, maka akan timbul persoalan. Kenapa seumpama tu tak ada orang baca kunut kuat sampai ke sudah? Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, perlahan je kan. Tu baru timbul. Siapa yang buat gitu tu? Timbul nama dah. Tapi kalau buat sama tak timbul nama. Dan antara amalan untuk guru saya ni lagi ni, di antara amalan untuk guru saya ni, kalaulah Tok Khatib baca doa hari Jumaat, guru saya tak angkat tangan. Sebab apa? Tak waris pun daripada Nabi kita pendengar ni angkat tangan. Tak angkat tangan. Hak kita kan angkat tangan belaka kan. Ada setengah orang dia tak angkat. Memanglah ada pandangan tak sunat angkat sebab tak datang waris dari Nabi SAW. Tapi dah itu perkara yang ada setengah pandang kata angkat, orang ramai-ramai angkat, kita angkatlah. Tak payahlah pelik, buat pelik daripada orang lain. Tapi memang ada tu dia memang tidak angkat. Doa tu di hujung khutbah Jumaat tu kan, kalau semua angkat belaka kan. Ada setengah tu tak angkat tu. Tapi dah kita amal angkat, kita pakai angkat belaka lah. Walaupun kita tahu tak seru benda kita benar-benar khilafiyah. Jadi hak kita amalan kitanya Allahumma hdina fi man hadait, kuatlah. Lepas tu kita amin makmum. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, itu pujian bukan doa. Kerana engkau ya Allah yang menghukum, tiada orang yang menghukum atas engkau ya Allah. Itu pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan doa. Maka kita biasanya sama-sama baca dengan perlahan. Allahumma hdina tu imam baca kuat sebab doa. Wasallallahu tu itu bukan bacaan kunut. Itu sunat ab'ad yang asing, sunat ab'ad yang lain. Itu selawat selepas kunut, sunat ab'ad yang lain. Sebagaimana sunat ab'ad tasyahud awal dengan sunat ab'ad selawat atas Nabi, lain-lain tu. Sunat ab'ad tasyahud awal sampai ke wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, itu sunat ab'ad asing. Itu bukan tasyahud awal. Itu kalau sunat ab'ad. Kalau rukun qauli tasyahud akhir pula, tasyahud akhir rukun qauli yang lain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, itu rukun qauli asing pula, rukun qauli yang lain. Tapi kita ni sebut kata sebut kata tasyahud akhir siap sampai ke Hamidum Majid no. Tasyahud akhir sampai ke Hamidum Majid. Ini orang ceritalah, betul ke tak wallahu alam. Dia kata kalau temuduga lah, temuduga di imam contohnya, penemuduga suruh imam baca tasyahud, dia pun baca tasyahud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah,
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dia pun putih situ. Penemu nuga ni pun dia ada tanda sikit. Penemu nuga suruh baca tasyahud, bukan tasyahud dan selawat. Jadi dia baca tasyahud sampai ke wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tak kena selawat ni. Maksud gitulah. Dia ada tanda sikit. Tanda mana orang penemu duga dia ada tanda. Lepas tu dia capuk lain, dia rasa nak lulu lah barangkali. Tapi dia antara tanda tak betulnya. Disuruh baca selawat dan tasyahud. Tasyahud lastnya dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Buktilah. Sebab dia bukan suruh baca, awak baca tasyahud berserta dengan selawat. Tahulah, sudah sampai ke selawat. Dia tak asing-asing. Jadi wasallallahu itu bukan kunut, itu sunat ab'ad yang asing. Jadi wasallallahu ni adalah doa permintakan kerahmatan daripada Allah ke atas Rasul. Itu doa. Jadi kalaulah Allahumma hdina fiman adai, imam sunat baca kuat sebab doa, maka wasallallahu pun itu doa. Maka imam sunat baca dengan kuat. Kemudian kita makmum wasallam, kita pun amin. Gitu lah. Tapi kadang-kadang biasa imam ni dia senyap sampai ke turun sujud. Wasallallahnya perlahan. Cuma ada setengah-setengah imam ni dia mulakan kuat dengan nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ada setengah imam dimulakan kuat dengan nastaghfiruka wa natubu ilaik. Tapi dalam kitab I'anatul Talibin mengatakan hak zahirnya mulakan kuat hanya di wasallallahu. Bukan mula di nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sebab apa? Sebab wasallallahu adalah doa yang diperintah kepada kita, sallu alaihi wasallimu taslima. Tiap-tiap minggu hari Jumaat tu imam pesan. Tak pesan dia tu kecuh lalu dak ustaz tak cukup rukun khutbah. Dia khutbah mana pula tak ada pesan selawat di hujung khutbah yang kedua. Jeng tu. Ada orang faham di situ rukun khutbah. Kalau tak baca ayat ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima, tak ada rukun khutbah. Kan ada rukun selawat kan khutbah yang pertama dan juga khutbah yang kedua. Rukun selawat awal-awal lagi dah. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah ittaqullah. Siap dah 3 rukun khutbahnya dengan alhamdulillah, dengan selawat, dengan pesan takwa. Awal-awal ada dahnya rukun selawat. Pesan selawat di hujung tu bukan rukun khutbah. Ni siap sampai ke tegur tu imam. Tegur tu khatib. Tegur tu khatib. Bahaya. Tegur tu khatib. Tu khatib pesan selawat belum lagi tu. Tu khatib bergustang balik. Pesan selawat. Tu khatib pun betul benar. Gustang balik pesan selawat. Kemudian sudah baca khutbah, sudah salat Jumaat. Allah, saya tak ingat tu. Dah ingat dah pesan selawat. Dia pun tak kenal juga rukun khutbah. Yang tukang tegur tu pun tak tahu rukun khutbah. Hak ditegur pun tak tahu juga rukun khutbah. Dia royak pula ke dia kata dia ngatuk, dia ingat nak baca, dia ingat nak pesan selawat. Minggu depan tazkirah lah. Nak baca khutbah ni kena pandai. Jangan sampai peringkat rukun khutbah pun tak tinggal. Hak tukang tegur, dia kenal sangat rukun khutbah. Mana rukun khutbahnya? Pesan selawat. Dia tazkirah pula supaya kena kenal rukun khutbah. Dia yang tak kenal rukun khutbah. Dia tak kenal rukun khutbah. Pesan selawat tu bukan rukun khutbah. Selawat awal-awal cukup dah rukun khutbahnya. Tapi kalau tempat kita tak ada pesan selawat tu, jadi macam tak cukup dah. Sebab memang hari Jumaat di antara selebih-lebih zikir adalah selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan lebih selawat daripada baca Quran lagi. Melainkan Quran yang
berkait dengan Jumaat. Mana Quran Kahfi tetap dah, Yasin tu tetap dah, Hamid Dukhan tu tetap dah. Itu di antara surah-surah yang ada kaitan, Hud yang ada kaitan dengan Jumaat, itu tetap dah tu. Adapun Quran-Quran yang lain, surah-surah yang lain, afdal selawat lagi daripada membaca Al-Quran kalau malam dan hari Jumaat. Kena perbanyakkan selawat, kurang-kurang 300 kali malam dan siang hari Jumaat. Perbanyakkan selawat, lebih afdal daripada baca Quran. Walaupun secara itlaq, secara taqaidnya, selebih-lebih zikir adalah membaca Al-Quran secara itlaq. Tak kait dengan hari apa, tak kait dengan waktu mana. Secara itlaq, selebih-lebih zikir adalah membaca Al-Quran. Tapi hari Jumaat lebih selawat melainkan Al-Quran, macam surah Al-Kahfi tu, ada kaitan dengan kelebihan hari Jumaat, baru lebih Quran daripada selawat. Terkadang lepas solat lebih wirid daripada selawat, dia ada lebih wirid daripada baca Quran. Dia ada pada masa, tapi cara umumnya baca Quran selebih-lebih zikir. Tapi lepas solat istighfar lebih, bacaan Nabi sebaca lepas solat tu. Dan ada ketikanya diam tu lebih afdal daripada baca Quran. Ketika orang bang, kita sedang membaca Al-Quran, tiba-tiba orang bang, selebih-lebih zikirnya membaca Al-Quran, disunatkan kita berhenti Quran yang kita sedang baca. Sebab apa? Disunatkan kita diam ketika Tok Bilal azan, berhenti baca Quran tu. Mana apa afdal diam lagi daripada baca Quran ketika orang bang. Mana kalau baca Quran berhenti, tapi kalau cakap teruskan bercakap. Kalau baca Quran orang bang berhenti, tapi kalau kita sedang sedap cakap orang bang, teruskan bercakap. Orang bercakap ketika orang azan ni dibimbangi bawa kepada su'ul khatimah, jahat kesudahan ketika nak mati. Itu dibimbangi. Kalau orang buat perangai, orang bang dia bercakap. Bukan kata bang, qomat pun dia bercakap. Bang tu jauh lagi dengan solat, tapi kalau qomat tu nak rapat dengan solat pun dia bercakap lagi. Dia bercakap lagi. Tu imam tengah nak bertusuh pun dia bisik lagi. Nak kata mana? Sudah salang je, bisiklah dah sebelum. Nasib baik tengah solat tak boleh cakap, tidak cakap. Sebab tu biasanya akan dipesan supaya perbanyakkan selawat pada hari Jumaat. Tapi kita tu kalih dah. Oleh kerana tu khotib pesan semua jadi kalih. Kalih dah kitanya, tidak perasan dah hak kelebihan berselawat pada malam dan juga hari Jumaat. Jadi di sini ni adalah doa, bukan hanya cerita semata-mata aku mengucap selawat, aku mengucap salam. Makna apa? Ini permohonan kerahmatan daripada Allah dan permohonan kesejahteraan daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat manfaat daripada doa selawat dan doa salam daripada ummah. Nabi dapat manfaat daripada doa selawat dan doa salam daripada ummah. Nabi dapat manfaat. Tetapi sayugianya jangan kita kosak nak bagi manfaat pada Nabi, tapi kosak kita untuk manfaat kepada diri kita sendiri. Sebab memang Nabi dapat manfaat dengan selawat kita, dan Nabi dapat manfaat daripada amal ibadat kita. Nabi dapat manfaat daripada amal ibadat kita. Sebab amal ibadat kita ni hak Nabi bawa. Jadi apa yang kita buat amal, Nabi dapat pahala, Nabi dapat manfaat. Tapi dalam amal kita ni jangan duk kosak nak dah bagi manfaat kepada Nabi pula. Kita kosak manfaat pada diri kita sendiri. Tapi kalau kita buat amal kosak biar boleh pahala pada mak ayah, itu dah apa? Kita buat amal ibadat lah, selawat ke apa amal ibadat, kita kosak manfaat pahala pada mak ayah kita, tu dah apa? Tapi Nabi dapat manfaat ke tak? Nabi Adam AS pun dapat manfaat daripada amal ibadah yang kita lakukan. Tapi kosak kitanya manfaat diri kita sendiri, bukan manfaat pada Nabi. Walaupun Nabi dapat manfaat daripada amal ibadat dan selawat salam daripada kita ummah. Kita nak kosak mak ayah kita tu tak apalah. Tapi kalau hak mak ayah tu
Sebagaimana kita maklum, di antara 3 amalan yang tak putus pahala walaupun lepas kita mati, yang tidak perlu pun kepada niat, daripada 3 golongan. Tak perlu pada kosak, tak perlu pada niat. Ibu bapa kita akan dapat pahala secara automatik, sebab kita ni dia dah. Faham tak? Kita ni dia dah, mak ayah kita dah kita ni. Jadi kita buat amal ibadat macam mak ayah kita buat amal ibadat, dapat pahala secara automatik. Tapi kalau kita nak niat nak kosak, tak apalah, kau pandai lah nak niat nak kosak pun. Tapi tak syarat kita nak niat kosak barulah mak ayah tu dapat pahala. Sama juga dengan ilmun yuntafa'u bih. Kita buat amal, kita berpegang dengan akidah yang sebenar, kita semayabang dengan ilmu, kita jaga hati kita dengan ilmu, kita ngaji Quran dengan ilmu. Guru kita ramai, hak ajar akidah kita, hak ajar fiqh kita, hak ajar tasawuf kita, hak ajar baca Quran kita, ramai guru kita tu. Kita nak pandang ngaji Quran, berlapis-lapis guru tu. Guru masa kita budak-budak setakat nak kenal dia betul. Pekat budak-budak, tapi guru ni ramai. Masa budak-budak guru ramai. Maknanya tiap-tiap kali kita buat amal ibadat, kita ada tak kosak niat pahala pada guru tauhid kita, guru fiqh kita, guru tasawuf kita, guru Quran kita. Kita ada niat ke tak? Tak ada niat apa-apa. Lepas tu mana dia pahala dia? Automatik. Kemudian ni kita duduk amal ibadat, kita duduk dalam surah kita ni. Ni surah ni sedekah jariah ni. Sedekah jariah ni. Dalam surah ni, kita ada niat tak pahala kepada orang yang sedekah jariah atas surah? Ada. Lepas tu habis duduk saja kawan tu. Habis duduk saja kawan tu tau. Kena tulis. Sudah solat, niatkan pahala kepada orang derma bina surah ni. Tulis tu. Dah tidak ada pahala, dia habis duduk saja. Dah automatik. Automatik. 3 tu automatik. Termasuk hak mak ayah automatik. Ni ada orang kata kena niat. Oh, kena niat semua nanya. Jarang-jarang niat pahala ke mak ayah. Kita duduk sini lama dah ni, duduk majlis ilmu ni, niat dah pahala pada mak ayah. Ke baru nak niat? Baru nak niat? Tadi dah buat kebajikan duduk dalam majlis ilmu, baru nak niat? Mak ayah je lah. Tok nenek ke mana? Tak kita nyam ke mana? Kita dah jumpa tak kita nyam. Tapi tu pahala dia mana? Tak kita anyang kita ke mana? Ini pahala ibadah ni bukan mak ayah ni, sampai tok nenek sampai Nabi Adam AS. Dan kita niat ada pahala pada tok kita anyang kita. Tak ingat, kita tak kenal pun, dah jumpa. Tak ada pahala dia, automatik. Tapi kalau nak niat gilah. Nak niat ni pahala pada mak ayah, nak niat pun. Tapi takkan kita niat semua. Misal lah, kita duk kerja suku sumbang-sumbang. Sebab apa? Nak tanggung nafkah keluarga. Itu kebajikan tu, wajib hukum. Kita niat dah pahala, kita buat kerja tu dapat pahala mak ayah. Niat. Kalau duduk rumah pula, perempuan ni jaga rumah tangga apa semua ni, pagi pas tengah hari baru siap. Itu semua kebajikan belaka tu. Niat dah pahala mak ayah. Takkan nak ingat-ingat. Lepas tu tak boleh pahala mak ayah kita. Itu kata automatik. Cuma nak ceritanya, kalau kita nak kosak pahala kebajikan ibadat pada mak ayah, dah apa? Tapi sebenarnya Nabi pun dapat manfaat daripada ibadat kita, dapat manfaat daripada selawat dan salam kita. Tapi jangan kita kosak seumpama tu. Kita kosak selawat salam manfaat pada diri kita sendiri. Kenapa? Kerana pahala besar selawat dan salam ke atas Nabi SAW. Pahala besar dah satu. Pahala tu takkan jadi takkan gugur pahala dengan penyakit-penyakit hati yang datang kemudian. Mana contoh penyakit hati yang membatalkan pahala kebajikan yang kita lakukan terdahulu? Di antaranya penyakit hasad. Penyakit hasad ni dia membatalkan pahala kebajikan kita yang kita lakukan terdahulu. Tapi tidak terbatal pahala selawat atas Nabi SAW. Tidak terbatal pahala selawat ni bukan penyakit hasad tu kecil, bukan. Nak memuliakan Nabi SAW, dia boleh pahala kerana selawat dan salam atas Nabi. Mari hasad, berdosa lah hasad dia tu, dosa besar lah hasad dia tu, dengki. Membatalkan pahala kebajikan yang lain, tapi pahala kebajikan selawat tak terbatal. Ni kedudukan selawat ke atas Nabi SAW ni besar.
Hak dituntut kepada kita perbanyakkan selawat dan salam. Orang yang perbanyakkan selawat dan salam atas Nabi SAW ni, maka selawat tu menjadi nurun fil qabri wa nurun fis sirat wa nurun fil jannah. Jadi cahaya dalam kubur, cahaya ketika meniti tiang sirat, cahaya di dalam syurga. Orang yang perbanyakkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang perbanyakkan selawat ni bila mati, Allah Ta'ala akan perintah sekalian malaikat supaya istighfar kepada orang yang masih hidup, banyak selawat. Kemudian banyak selawat ni dia tak apa, dia tak sama dengan zikir-zikir yang lain. Zikir-zikir yang lain ni kita kena beransur-ansur. Dia tak boleh buat secara secara stokoh lalu banyak. Itu tak boleh. Zikir-zikir yang lain termasuk membaca Quran sendiri, dia kena beransur-ansur. Kau banyak. Jangan mari syekh sekali, nak baca Quran gitu, nak berzikir ribu-ribu, puluh-puluh, belah-belah ribu gitu. Tak lama buang baju lah. Tak lama panasan. Adapun selawat banyak mana pun dia lain. Wanu pulak baca Quran pun lain panah mana. Tak ni baca Quran banyak dia pun. You pelik kau orang. Berzikir dia panah. Dah, zikir berapa kali? 100 kali pun susah dah. Kalulah kata tahlil kematian. Naik 100 lebih. Naik ke 200. Tengok lalu ke sebeh tu imam. Wanu sebeh tu imam tak berhenti lagi ni. Dah. 100 gerak lagi 100 tak berhenti lagi. Alah ni 50 berhenti dah ngecek tunggu. Dah. Kata tahlil. Tahlilnya apa? La ilaha illallah. Yang panjangnya baca apa? Tahlilnya 50 berhenti dah. Dia baca panjang-panjang tu orang lain boleh turut ke tak? Orang lain boleh turut tak? Bunyi az-zulumat gitu je, tahu gitu je ujung-ujung. Dia tak nak baca dah tak ayat Quran tu. Ayat Quran. Kadang-kadang mulut je macam gerak nak tiru retek baca, tak pandai tak. Baca setakat ayat kursi sudahlah. Ayat kursi tu okeylah, orang pandailah. Lepas tu tahlil. Tahlil pun banyaklah. 100 ke, 200 ke, 300 ke. Kata kalau naik dia 100 lebih, dia tengok sebeh lalu. Dia baca panjang orang lain. Tahlil 50 berhenti dah. Kata tahlil. Jadi panah kot mana pula nak panah mana menguji malah nak berzikir. Zikir-zikir lain ni kena mana beransur-ansur peningkatan banyak dia tu. Selawat tak apa. Ada orang tu dia baca Quran. Dia baca Quran. Tengok duduk dalam kolor. Dia buat benda tu buat sekaligus lalu. Mana awal-awal tu dia nak gomong lalu. Gapo-gapo pun dah kerjaan dunia pun dia tak boleh buat sekaligus. Beransur kau gagah, kau steady. Dia kau naik lah. Buat rajin, buat serta-merta dengan banyak lalu esok tak hari dah lah. Dia kena beransur-ansur. Sama juga. Adapun selawat tak apa. Sebab tu terkadang bila kita zikir-zikir banyak, dia ada lain sikit rasa. Biasa syekh guru akan suruh berselawat. Sebab tu kita kadang-kadang selawat ni menyejukkan. Sebab tu kadang-kadang kita bila tak teringat gapa-gapa, kita akan selawat. Tak teringat, kita akan selawat. Ni kedudukan selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma kitanya malah kitanya. Macam hak tadilah, hak tu imam, hak tu khatib baca ayat ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Perintah supaya berselawat kamu wahai orang-orang beriman, dan mengucap salamlah kamu wahai orang-orang beriman. Senyap, tak sambut pun, tak faham ayat ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Tok khatib duk susuli dengan terjemah pula kan. Senyap agak. Tak selawat sepatah. Sebab apa? Quran perintah tu, dia selawat sepatah. Senyap je. Nak kata tak berimam tak nak sabar. Orang berimam Melaka tu. Tapi
Ni seru ke dia, tidak tahu ayat tu seru ke dia. Ya ayyuhallazina amanu, terkutip pun terjemah, wahai orang-orang yang beriman. Dia sejak klik tak dia. Bukan dia barangkali. Malah orang kita ni, malah. Perbanyakkan selawat. Nabi kata, nurun fil qabri wa nurun fis sirat wa nurun fil jannah. Ada dah tu. Cahaya dalam kubur, cahaya ketika meniti tiang sirat, cahaya dalam syurga bagi orang yang banyak selawat. Ini kelebihan. Kalau kita buka dalam kitab-kitab, kelebihan orang selawat ni banyaklah. Mana apa, akan mencerahkan hati kita dari zulmah, akan melambatkan tua, akan memurahkan rezeki, dan Allah Ta'ala akan mengharamkan jasad orang yang banyak selawat daripada api neraka. Dia banyak kalau cerita bab kelebihan selawat atas Nabi ni, banyak kelebihan dalam dinyatakan dalam kitab-kitab. Jadi hak ni pengarang dia doakan selawat, doakan sejahtera atas yang terlebih mulia daripada segala rasul, yang terlebih mulia daripada segala rasul. Siapa yang terlebih mulia dari segala rasul ni? Iaitu yang terlebih mulia dari segala rasul tu penghulu kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabilah semulia-mulia rasul. Nabilah semulia-mulia makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nabilah semulia-mulia rasul dan nabilah semulia-mulia makhluk Allah Subhanahu wa taala. Paling lebih segala-gala nabi kita. Paling mulia, paling lebih nabi kita. Nak banding dengan nabi-nabi, rasul-rasul yang lain. Ada pun hak nabi larang, la tufaddiluni ala Yunus bin Matta, jangan kamu pelebihkan aku atas Nabi Yunus alaihi salam. Nabi larang. Nabi larang tu dengan bahawa jangan kita mempelekehkan Nabi Rasul yang lain. Tapi sebab apa Nabi sebut nama Yunus bin Matta? La tufaddiluni ala Yunus bin Matta, jangan kamu pelebihkan aku atas Nabi Yunus alaihi salam. Nabi lain mana? Sebab disebutkan Nabi Yunus alaihi salam, Nabi naik ke langit yang ketujuh. Nabi Yunus alaihi salam telang di ikan, turun patak laut. Faham tak? Nabi kita naik ke langit yang ketujuh. Sampai atas Sidratul Muntaha, apa semua atas perkataan tu. Nabi Yunus duduk mana? Telang di ikan sampai ke turun patak bumi. Tu sebab tu sebut nama Nabi Yunus. Nabi larang jangan pelebih aku tu, pelebih sahabat peringkat. Nabi Yunus siapa nak banding dengan Nabi Muhammad? Nabi Yunus tengok apa turun bawah tu, patak bumi, patak laut. Tu hak tu Nabi larang. Adapun dari segi hakikinya memanglah Nabi semulia-mulia dan seafdal-afdal di kalangan makhluk Allah Subhanahu wa taala, lebih daripada segala segi. Bukan lebih mulia, lebih tinggi bab kedudukan saja, segala segi. Suara lebih Nabi kita daripada Nabi Daud alaihissalam. Rupa jangan Nabi kita daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Dah kenapa Nabi kita dok jadi fitnah perempuan pada masa Nabi kita tu? Tak jadi fitnah sebab apa? Sebab tak boleh nak tatap pandang muka Nabi SAW sebab ada haibah gerung. Sebab itulah tak boleh fitnah. Tambahan pula pada masa tu puak Quraisy ni tak penting ke rupa parah, dia penting ke perangai. Sebab tu timbulnya Al-Amin. Tu timbul perangai, tu timbul. Sebab apa tak timbul rupa Nabi? Tak timbul sebab dia penting ke perangai. Mana kita? Mana penting rupa dengan perangai? Ada orang penting ke rupa. Dia nak pilih jodoh, tengok rupa. Lepas tu kau nyesal. Dah rupa je comel, perangai tak comel. Tapi nak dua-dua tau. Nak dua-dua tu payahlah. Kalau boleh dua-dua tu alhamdulillah. Tapi nak cari dua-dua tu, kita tengok mana. Ada orang kata sebelum kahwin penting rupa, lepas kahwin penting perangai. Lepas tu nak orang nak kena gitu.
Kalau ada di dia dua-dua tak apalah. Ada stage antara dua tu. Orang dia kata belum kahwin penting rupa, lepas kan penting perangai. Tapi Nabi kita tak lebih segala-gala segi. Sebab apa Nabi kita paling lebih? Sebab Nabi kita khatamun nabiyyin, kesudahan. Hak sudah tu hak paling lebih sekali. Sebab apa Nabi kita lebih? Sebab syariat Nabi kita melengkapi. Syariat Nabi kita melengkapi nak banding syariat Nabi yang lain. Kenapa syariat Nabi lain tidak melengkapi? Walah sama sahaja syariat daripada Allah Subhanahu wa taala sama. Kenapa syariat Nabi kita melengkapi? Kenapa syariat Nabi Rasul yang terdahulu tidak melengkapi? Padahal sama-sama syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebab syariat Nabi kita ni umum kepada semua dan masanya sampai kiamat. Adapun syariat Rasul-Rasul terdahulu untuk kaum mereka sendiri. Kaum mereka sahaja, bukan kaum lain. Kemudian untuk tempoh masa tertentu sahaja. Sampai masa keluar Rasul lain pula, keluar syariat lain pula, untuk kaum dia pula. Maka Allah Ta'ala maha mengetahui untuk satu-satu kaum ni manakah yang terbaik bagi mereka. Dia gitu. Adapun syariat Nabi kita ni bukan untuk satu kaum, untuk ke semua kaum. Tidak ada batasan kaum dan tidak ada batasan masa. Tidak apa, tidak ada tarikh ni, tarikh luput lama tu kata tak? Tak ada tarikh, tak ada expired dia, tak ada. Sampai ke bila syariat Nabi kita kekal sampai kiamat. Itulah Nabi kita hak paling mulia sekali, hak paling lebih sekali di kalangan rasul-rasul dan di kalangan segala makhluk Allah Subhanahu wa taala. Iaitu yang terlebih mulia daripada segala rasul tu penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penghulu kami itu Sayyidina, itulah Sayyidina ataupun Sayyidina itu penghulu kami. Kita sebut kata penghulu kami pelik. Sayyidina Muhammad, Sayyidina Muhammad kita duk kata semua. Sayyidina tu penghulu kami, ikutan kami, contoh kami, panduan kami. Tu Sayyidina. Ni duk baloh sunat ke tak sunat Sayyidina. Kemudian baloh Sayyidina sunat ke tak sunat. Tapi penghulu sebenar, ikutan sebenar, contoh sebenar, tauladan sebenar dak Nabi kita pun dia ambil orang lain. Tapi duk baloh sunat ke tak sunat kata Sayyidina tu dalam tasyahud kita itulah. Sunat ke tak sunat atas jalan al-ittiba', ikut betul-betul sebagaimana hak Nabi suruh. Tak ada. Nabi hanya perintah qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qulu, kata olehmu, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nabi semua perintah kepada kita kata Allahumma salli ala Muhammad. Tak ada Allahumma salli ala Sayyidina, tak ada. Maka atas sulukul ittiba', atas jalan ittiba' betul benar, tak payah tambah Sayyidina, tak payah tambah Sayyidina. Kalau tambah juga man ahdasa fi amrina haza ma laisa minhu fa waraddun. Kita tambah benda tak ada tu akan ditolak. Itu atas pandangan mazhab Hambali, pandangan mazhab Maliki. Adapun pandangan dalam mazhab Syafi'i kita, pandangan dalam mazhab Hanafi, sebagaimana yang dinyatakan dalam kitab Fiqh Islami wa Adillah tu, dipilih jalanan sulukul adab. Jangan sebut Muhammad gitu. Bahasa kat sikit Sayyidina Muhammad, penghulu kami. Biar sebut, biar bahasa sikit. Itu beradab dia panggil. Sunat tambah Sayyidina ni di kalangan ulama-ulama yang bermazhab Syafi'i, di kalangan ulama yang bermazhab Hanafi. Itu benda khilaf. Nak tambah sudah. Tak sudah bising lah benda gitu. Kau memang nak balas benda gitu. Sunat ke tak sunat Sayyidina? Mana? Panggil beradab. Nabi pun kata ana sayyidu bani Adam wala fakhra. Aku penghulu anak Adam, jangan kamu bermegah. Ana sayyidu bani Adam, aku penghulu anak Adam. Dia kata di sayyid, kita pun Sayyidina. Tak apalah. Dia panggil apa? Beradab. Tak ambil sebut nama Muhammad gitu, tak ambil lah. Ke mana? Macam kita bahasa dengan orang gitulah. Pok cik Muhammad, Abang Muhammad kita panggil dia tu ada kita. Padahal IC dia ada Pak Cik.
Ada tak IC dia? Pocik Muhammad, Abang Muhammad, tak ada. Pocik Abdullah, Abang Abdullah, tak ada IC dia. Mak bernama Muhammad je, mak dia bernama Abdullah je. Lepas tu Muhammad mari sini. Allah ngotu Muhammad je. Tengok IC pocik, ada tak nama pocik? Tak ada dah. Oh, Muhammad je kan, Muhammad sudah lah. Abdullah je kan, lah mari sini dah. Ngamuk tu. Dah. Mana ada mak dia bernama pocik, mak dia bernama Abdullah. Kita panggil lah sudah, panggil lah mari sini. Mu panggil siapa tu? Panggil tu orang tua tu lah. Nama dia lah je kan, panggil lah mari sini. Panggil basir lah sikit. Walaupun tak ada pocik-pocik abang-abang tu tak ada lah, tapi beradab boleh sikit pocik. Panggil beradab boleh lah. Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita panggil apa? Beradab. Tambah dengan Sayyidina. Tapi yang pentingnya kita jadikan Nabi kita sebagai Sayyid. Ikutan contoh kepada kita yang mensyafaah ia Nabi Muhammad bagi segala orang yang berdosa pada hari kiamat. Habislah mukaddimah kita. Wa ba'du, adapun kemudian daripada itu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada tak ni jenazah? Ada belakang? Siapa dah? Mana dia punya keluarga dia?